Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Salam. berada di Ganda Baik, sebentar lagi akan naik ke Genting. So kita buat program bakar sate dan santai-santai bersama Laskar Cyber. Hari ini saya nak beritahu bahawa apa yang berlaku di Sabah hari ini, Zahid kena ambil iktibar. Zahid kena ambil tanggungjawab penuh di atas kerosakan yang berlaku di Sabah. Akibat daripada kegagalan beliau dan tunduk kepada Muhyiddin Yassin, akhirnya BN yang sepatutnya bertanding 73 kursi hanya bertanding 31 kursi. Menang hanya 14 kursi. Maknanya BN memenangi lebih kurang 45% daripada kursi yang ditandingi. PPBM tanding 29 kursi dan menang 10 kursi. Mereka hanya menang lebih kurang 34% daripada kursi yang ditandingi. Tapi disebabkan Zahid ni tak dengar cakap, maka hari ini akan ada kemungkinan besar kursi ketua menteri terpaksa diberikan kepada parti yang menang lebih kurang kursi berbanding dengan UMNO, iaitu jawatan ketua menteri akan diberikan kepada AGG. Saya nak beritahu semua ni berlaku kerana kelemahan Zahid. Pertama, sebab dendam kesumat Zahid Hamidi. Kenapa saya kata dendam kesumat? Kerana akibat daripada tindakan beliau tidak membenarkan 12 orang ketua bahagian yang tidak menyokong beliau, dan antara mereka adalah mereka yang telah membantah perlantikan Bung Mokhtar sebagai pengarah pilihan raya negeri Sabah. Maka ke-12 orang ini telah pun digugurkan daripada senarai calon. Dan di 12 kawasan ni kita lihat calon Barisan Nasional telah tewas. Jadi sewajarnya ketua-ketua bahagian seluruh Malaysia ni kena beringat kenapa benda ni berlaku. Memang betul Zahid bila dia tak suka dengan ketua-ketua bahagian, dia meletakkan calon muda, calon yang dilihat lebih bersih. Tetapi hakikat dan realitinya kena ingat bahawa ketua-ketua UMNO bahagian ni dah buat kerja lebih 2 tahun. Daripada mula BN tewas pada 9 Mei 2018, mereka bekerja bertungkus lumus, tetapi di saat akhir kerana mereka tidak bersetuju dengan Zahid, tak bersetuju dengan Bung, maka akhirnya kita lihat mereka telah digugurkan daripada senarai calon. Orang macam Rahman Dahlan sepatutnya bertanding. Orang macam Musa Aman juga telah digugurkan daripada senarai calon, sedangkan beliau pada hakikatnya walaupun anak dia menyertai PPBM, tapi beliau tidak menyertai PPBM. Jadi ini antara perkara pertama yang saya rasa kalau kita tak hentikan kerakusan Zahid Hamidi ni, pilihan raya umum ni, kita akan lihat ketua-ketua bahagian yang tidak menyokong Zahid pula akan digugurkan daripada calon pilihan raya, dan musibah yang menimpa Barisan Nasional di Sabah akan menimpa Barisan Nasional di peringkat pusat. Okey, ini pertama. Kedua, disebabkan kes beliau. Ada orang yang ada kes. Datuk Najib pun ada kes, tapi dia boleh lawan. Tetapi disebabkan beliau ni tak ada telur nak lawan, maka apa yang berlaku, dia tunduk kepada Muhyiddin. Dia tunduk pada Muhyiddin. Mula-mula dia tunduk pada Muhyiddin. Tak kala BN ada 42 kursi, dia tunduk bagi kat Muhyiddin yang hanya ada 7 sokongan daripada 12 orang yang memenangi pilihan raya umum yang lepas daripada parti dia. Hanya ada 7 je. Sekarang dah hilang 1. Syahrudin dah lari pergi ke Atok, dan hanya ada 6 orang yang betul-betul menang atas tiket PPBM. Okey. Tetapi benda ni sekali lagi berulang bila mana jawatan timbalan Perdana Menteri pun Zahid gagal untuk secure bagi pihak UMNO, walaupun kursi Perdana Menteri telah diberikan kepada bangsa minoriti. Dan kita lihat di Sabah sekali lagi
Ini gambaran awal kepada pilihan raya umum yang akan datang. Bila mana Zahid memberikan 29 kursi kepada PPBM untuk bertanding. Tengok apa jadi. Orang yang pergi ke pusat pembuangan undi nak undi Barisan Nasional tak ada. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengundi parti yang mirip dengan BN, iaitu Perikatan Nasional. Sepatutnya Zahid ambil peluang ini untuk tunjuk pada Muhyiddin bahawa parti dia tidak ada grassroots. Parti dia tidak ada sokongan rakyat. Tapi disebabkan BN tidak bertanding di semua 73 kursi, bila BN tak ada, kertas undi itu nak tak nak dia orang pangkah parti yang nampak macam BN, iaitu Perikatan Nasional. Hari ini kita tak boleh kata bahawa PPBM tidak ada sokongan grassroots. Kerana Zahid telah hilangkan peluang untuk BN buktikan bahawa BN lebih jika bertanding di semua kursi berbanding dengan PPBM. Sepatutnya hari itu BN bertanding di semua kursi, bagi kepada PPBM bertanding di semua kursi bersama dengan rakan-rakan komponen dia, Perikatan Nasional, baru kita akan tahu sebenar PPBM. Hari ini kita tak boleh sekat. Kita dah tak boleh kata PPBM tak ada grassroots. Kerana mereka telah memenangi. Walaupun memenangi dengan menipu, dengan mewujudkan parti yang lambang dia sama macam Barisan Nasional. Jadi apa yang akan berlaku dalam pilihan raya umum yang akan datang? Kalau Zahid ni masih dikekalkan sebagai Presiden UMNO, saya yakin tuan-tuan, nasib yang menimpa UMNO Sabah akan menimpa UMNO di peringkat persekutuan. UMNO harus memastikan dalam pilihan raya yang akan datang, UMNO kena menang 112 kursi. 112 kursi. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kita tengok. Bila di Sabah mereka telah memberikan, akhirnya terpaksa tunduk. Saya dengar cerita sekarang ni dalam mesyuarat, nampak gayanya mereka akan terpaksa tunduk dengan ugutan Azizi. Azizi ni tuan-tuan, dulu masa dia masih lagi dalam UMNO, dia telah buat benda yang sama yang menyebabkan akhirnya Datuk Seri Panglima Syed Keruak yang baru saja dilantik sebagai Ketua Perhubungan Negeri Sabah, tak sampai sebulan, bila mana Azizi telah mengugut Datuk Zahid meminta jawatan Ketua Perhubungan Negeri Sabah. Disebabkan kelemahan Zahid ni yang tunduk pada ugutan Azizi, maka akhirnya tuan-tuan, kerusi Ketua Perhubungan dapat kepada Azizi. Tetapi akhirnya kita tengok Saleh Syed Keruak kecewa dengan tindakan Zahid, dan akhirnya yang mengecewakan kita, Azizi menjadi katak yang melompat pergi ke PPBM. Hari ini sekali lagi walaupun ada 10 kursi, UMNO menang 14 kursi, UMNO menang lebih daripada dia. Sekali lagi tuan-tuan, Zahid lemah. Zahid gagal mempertahankan hak UMNO sebagai Ketua Menteri. Dan hari ini Azizi sekali lagi mengugut, kalau misalnya tidak diberikan kursi Ketua Menteri kepada beliau, maka beliau akan menyertai warisan untuk membentuk kerajaan negeri. Jadi saya rasa ahli-ahli UMNO seluruh Malaysia ni cukuplah. Ketua-ketua bahagian seluruh Malaysia ni sampai bila nak mendiamkan diri? Saya nak beritahu, yang mana yang tidak menyokong Zahid bakal gugur daripada senarai pilihan raya. Dan saya akan pastikan, kalau misalnya ketua-ketua UMNO bahagian tidak mahu bertindak ke atas Zahid, tidak mahu mendesak supaya beliau mengosongkan kerusi Barisan Nasional ataupun Presiden UMNO itu sendiri, maka jangan salahkan kami kalau kami terpaksa meletakkan aktivis masyarakat untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang, bagi memastikan kerusi UMNO tidak akan tergadai ke tangan Muhyiddin Yassin dan geng-geng katak dia. Jadi itu saja yang nak saya katakan. Saya ucapkan takziah kepada UMNO Negeri Sabah, dan saya memohon supaya rakan-rakan UMNO seluruh Malaysia bangkitlah sekarang, berhenti jadi lembu kepada Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.